Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 6 Mei 2024. Kerajaan negeri komited menyelesaikan masalah air yang dihadapi penduduk Pulau Banggi menerusi pembinaan loji rawatan air LRA baharu khusus untuk pulau tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata beliau akan mendapatkan laporan daripada Jabatan Air Negeri Sabah mengenai kos pembinaan loji berkenaan bagi menentukan peruntukan diperlukan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat di Kudan. Selain Pulau Banggi, turut diberi perhatian Kepulauan Rakyat di Tanjung Kapur dan kawasan lain seluruh negeri. Pengumuman Ketua Menteri itu disambut baik Adun Banggi dan Adun Tanjung Kapur yang merupakan penganjur bersama Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Gagasan Rakyat ini. Ini merupakan kabar gembira kepada masyarakat N1 Banggi khususnya. Mudah-mudahan isu air ini akan dapat diselesaikan. Saya amat terima kasih kepada keprihatinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Sabah, dan sememangnya setiap perjumpaan kalau ada apa-apa permohonan tentang pembangunan khasnya di daerah Kudat ini untuk rakyat, beliau akan luluskan. Sempena majlis ini, Datuk Haji Ji menyerahkan kunci rumah mesra SMJ kepada penerima yang layak serta bantuan kerajaan negeri berjumlah RM540,000 kepada 270 ketua isi rumah mangsa kebakaran Kampung Tanjung Kapur Hujung. Turut disampaikan sumbangan kerajaan negeri berjumlah RM300,000 untuk pembinaan Muzium Gereja Basil Malaysia di Kudan. Sambutan Pesta Keamatan berpotensi dijadikan platform penggerak keusahawanan. Justru Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi KUSKOP telah memperkenalkan program 2 dalam 1 menerusi penganjuran Pesta Keamatan yang diadakan di seluruh pelosok negeri Sabah. Menteri Berkenaan Dato' Iwan Benedik berkata program 2 dalam 1 diperkenal untuk memberi lebih banyak manfaat kepada para pengunjung. Beliau berucap merasmikan program jualan koperasi madani dan keamatan Mukim Kepayan di Kampung Kiwobang, Penampang. Katanya, sempena sambutan Pesta Keamatan ini, beberapa agensi di bawah KUSKOP dijemput memberi ceramah dan penerangan mengenai fungsi agensi masing-masing, khususnya berkaitan dengan keusahawanan dan koperasi. Justru, Dato' Iwan berharap sambutan Pesta Keamatan bukan hanya sebagai platform untuk rakyat meraihkan kepelbagaian budaya, bahasa, pakaian dan makanan tradisional, malah turut menggerakkan keusahawanan. KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia turut mengadakan jualan madani bersempena Pesta Keamatan Anjuran Bersama JKKK Kampung Kibowang, Kampung Matambai, Kampung Sodomon dan JKDB Kepayan Ridge ini. Ia sebagai inisiatif membantu rakyat menangani kos sara hidup melalui tawaran harga 30% lebih murah. Sambutan Pesta Keamatan yang dirayakan di seluruh pelosok negeri memberi peluang kepada para pemimpin mengenali adat dan budaya masyarakat setempat. Ia sekaligus berupaya merapatkan hubungan pemimpin dan rakyat. Adun Labuk Datuk Samad Chamri yang juga pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah berkata, penganjuran Pesta Keamatan di setiap daerah merupakan langkah tepat bagi membolehkan wakil rakyat mengenali adat resam di sesuatu kawasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Pesta Keamatan KDCA Dun Sungai Manila di Batu 12, Sandakan. Saya amat terharu dengan jemputan ini di luar kebiasaan daripada kawasan saya. Jadi saya melihat ini bahawa satu kesinambungan, kesefahaman, iaitu tidak mengira lokasi, tidak mengira latar belakang dan sebagainya. Namun sambutan ini dapat kita sambut dan raikan bersama-sama. Pesta Keamatan KDCA Rancangan Sungai Manila dimeriahkan dengan pertandingan sugandoi dan unduk ngadau serta persembahan kebudayaan etnik. Angkatan Pertahanan Awam APM khususnya di daerah Sandakan diharap sentiasa siap siaga memberi bantuan kecemasan kepada masyarakat khususnya ketika berlaku bencana.
Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sungai Sibuga, Dato' Amir Shah Yaakob berkata, kecekapan anggota APM menyalurkan bantuan secara pantas amat dihargai. Mudah-mudahan mereka dapat mempertingkatkan lagi untuk komitmen, untuk keselamatan. Jadi harapan kita mereka sentiasa siap siagalah untuk memastikan keadaan-keadaan di kawasan yang agak memerlukan kita akan terkawal. Dato' Amir Shah berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri APM Zon Sandakan di perkarangan Wisma Persekutuan Sandakan. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Sandakan, Kapten Sulaiman Salama berharap anggota APM sentiasa komited menjalankan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Harapan kita semoga pengabdian mereka kepada masyarakat yang terjejas terutamanya dalam bentuk kecemasan maupun bencana dapatlah kita serve dengan sebaik-baik yang sepatutnya lah dan mengikut landasan yang sebetulnya. Sambutan Aidilfitri APM Zon Sandakan ini melibatkan APM Kinabatangan, Beluran, Telupit, Tongot dan Paitan. Majlis diserikan dengan pelbagai pengisian berkonsepkan mesra alam disajikan dengan makanan setiap daerah dalam Zon Sandakan. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri wajar dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat untuk merapatkan silaturahim tanpa mengira fahaman agama dan politik. Demikian menurut Ahli Parlimen Kimanis, Dato' Muhammad Alamin yang juga Timbalan Menteri Luar Negeri ketika ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitrinya di Pekan Bongawan. Dan kita gunakanlah suasana Aidilfitri, Rumah Terbuka Aidilfitri ini untuk kita merapatkan silaturahim di antara kita dan kita menganjakkan satu paradigma yang baru supaya kita boleh mewujudkan suasana yang baru. Menurut Dato' Muhammad, suasana Hari Raya yang harmoni dan penuh kegembiraan wajar diteruskan dalam kehidupan harian. Katanya bagi kepimpinan kerajaan, suasana seumpama amat diperlukan untuk memastikan program pembangunan yang dirancang direalisasi demi manfaat segenap lapisan masyarakat. Kira-kira 5,000 tetamu hadir memeriahkan majlis rumah terbuka ini yang turut diserikan dengan persembahan nyanyian oleh artis tempatan. Jabatan dan agensi Kerajaan Persekutuan di Sandakan tidak melepaskan peluang menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi merapatkan lagi hubungan silaturahim. Majlis yang diadakan di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan ini berlangsung meriah dihadiri lebih 400 tetamu. Pengerusi bangunan Wisma Persekutuan Sandakan, Soji Abdul Hassan bersyukur kerana majlis ini berjalan lancar. Kita dapati bahawa semua jawatan kuasa yang dilantik menjalankan tugas dengan baik. Bahagian jamuan, bahagian persediaan tapak, makanan, semua melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan hasilnya kita nampak hari ini. Tahniah. Pelbagai hidangan disajikan dalam majlis yang dijayakan bersama oleh jabatan dan agensi persekutuan di Sandakan ini. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian serta pertandingan video raya kreatif dan pakaian lelaki dan wanita terbaik. Sebanyak 27 jabatan dan agensi persekutuan melibatkan hampir 700 penjawat awam beroperasi di Wisma Persekutuan Sandakan ini. Di Sandakan, masyarakat sekitar kawasan Sungai Sibuga diraikan dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian berkenaan. Majlis yang berlangsung di Dewan SMK Merpati ini dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk beramah mesra dengan penduduk setempat. Kita menyantuni, mendekati masyarakat, penduduk khasnya di kawasan Sungai Sibuga ini yang berbilang kaum. Walaupun kaum ataupun agama yang berbeza, kita sentiasa merapatkan silaturahim kita. Dato' Amir Shah Yaakob berkata usaha merapatkan hubungan persaudaraan sesuai dengan konsep Malaysia Madani yang menuntut persefahaman sesama insan tanpa memandang darjat. Majlis turut dihadiri para pemimpin Gagasan Rakyat Zon Sandakan dan ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan serta pemimpin setempat. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.